akan di auto remove sebabnya. Okey, saya dah mula saya mula Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni tengok dia kata nisbah. Okey, telur. Dia sebut telur dulu. Ni dia sebut dulu. Telur ada 4 kepada jumlah telur dan sandwich. Maknanya sandwich ni 3 awak kena tambah. Dia nak telur kepada jumlah. Saya biasanya memang akan suruh tulis ni dulu supaya awak tak silap. Okey? So jumlah dia 7, telur dia 4. Maka jawapan dia ikut yang mana dia sebut dulu. Ingat, nisbah mesti ikut yang mana dia sebut dulu. Maka jawapan dia adalah B. Faham? Faham. Okey. Nombor 2. Nombor 2 ni awak kena Awak kena peka. Jalan yang lain adalah awak ingat juta ada 6 tempat perpuluhan. Ingat, juta ada 6 tempat perpuluhan. Awak kena ingat tu. Jadi kalau awak tak mahir lagi dengan tengok je jawab, caranya adalah awak memang kena buat satu-satu letak dekat 6 tempat perpuluhan. Okey, contoh ya P. Sekarang ni sifar perpuluhan 7 nak jadikan 6 tempat perpuluhan, letakkan sifar dekat belakang. So sekarang 6 tempat perpuluhan Q dia ada 3 tempat perpuluhan, sekarang tambah lagi 3. Okey? Okey, untuk R dia tak ada. Yang R ni awak tak perlu kira lah. Sebabnya dia nak 7 tu 70,000. Logiknya R tu dah memang salah. Betul tak? Okey. So, seterusnya. Okey. Untuk R tak perlu, untuk S. Dia ada 2 tempat perpuluhan, tambahkan lagi 4. Sekarang ni barulah senang untuk awak pilih. Macam mana? Yang ini awak ambil je nombor ni. Awak ambil je nombor ni. Yang cikgu petakan. Jadi tengok 7 ni. Okey, 7 ni dekat mana? Rumah apa? 7 ni kat mana? 7 ni kat mana? Rumah apa? Ini rumah Yang Q tu 1,000. Okey, ini rumah Ribu. Yang rumah 10,000. 10,000. Boleh tak? Boleh. So jawapan adalah boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, awak kena ingat juta ni ada 6 tempat perpuluhan. Okey, nombor 3. Bundarkan kepada 10,000. 10,000. Okey, cara cikgu macam ni. Dia tanya 10,000. Maka gariskan mana 10,000. Ni 10,000. 2 tu 10,000. Kemudian lepas awak dah gariskan yang dia sebut, awak bulatkan yang belakang. Lepas awak bulatkan nombor yang belakang tu, awak letak daripada bulat ni sampai habis sifar. Okey, lepas tu awak tengok yang awak bulat. Okey, awak tengok jika yang awak bulat sifar 1, 2, 3, 4, dia orang miskin. Cikgu saja je cerita macam ni nak bagi awak ingat Okey, 5, 6, 7, 8, 9 orang kaya. Orang kaya kita kena tambah 1 dekat bulat. Orang miskin kita kena salin. Okey? Orang kaya kena selalu bantu orang miskin sebab tu dia kena tambah 1. Sekarang ni tengok 1 ni dekat orang kaya ke orang miskin? Dekat orang miskin. Orang miskin. Bila dia dekat orang miskin, cikgu kata apa? Cikgu kata salin. Maka salin je lah ni. Salin je. So dapatlah jawapan dia 720,000. Miskin. Boleh? Tak payah. Boleh cikgu, boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Jangan chatting yang tak sepatutnya. Jangan chatting. Okay, nombor 4. Tukarkan ni. Awak tengok dia simbol peratus. Simbol peratus automatik per 100.
Okay, dia ada rumah ratus ni. Dia ada rumah ratus, maka dia nombor bulat di sini. Yang ini automatik di sini. Okay. Sekarang ni awak tengok dia boleh dikecilkan. Ingat pecahan mesti jawapan terkecil, termudah. So potongkan yang ini. Potongkan sifar-sifar tinggal 5/1/10. Kalau dah penyebut pengangkanya 1, itulah paling kecil Itu yang paling kecil. So jawapannya adalah C. B. 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 Nombor 4 tak faham. Okey, tengok balik. Sekarang ni dia kata ni, nampak tak simbol peratus ni? Simbol peratus mesti pecahan dia penyebut dia 100. Okey? 5 ni ada dekat rumah ratus. Jadi sini. Sebab kita per 100. Yang mana rumah ratus di nombor bulat. Tinggallah yang ini sahaja. Okey? So letak di sini. Pecahan kena paling mudah, paling kecil. So potongkan. Kalau awak potong, awak dapat macam ni. So inilah jawapan dia. Boleh faham Adib? Okey. Nombor 5. Ingat garis nombor. Garis nombor perkara pertama, kalau, dengar baik-baik. Ini cikgu keluar yang senang. Yang susah dia punya penyebut dia tak sama. Lain. Kalau penyebut dia tak sama, awak kenakan samakan penyebut. Okey? So sekarang ni bila garis nombor awak kena tahu jarak dia berapa. Jarak dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jaraknya. So sini 2, sini 2. Jaraknya 5. Tapi kat sini ada 5/7. Kat sini hanya nombor bulat. Maka yang naiknya 5. Automatiklah dia bertambah dengan 1. Jadi 2 1/7, 2 2/7, 2 3/7. C. Boleh? Boleh. Tak sengaja angkat tangan ke apa? Okey, 45. Selepas. Kenapa angkat tangan tu siapa raise hand ni? Kenapa? Tak faham ke apa? Ke nak tanya? Kalau nak tanya boleh on mic. Ke terklik, tertekan. Okey, saya anggap tertekan je ya sebab dia tak chat dan dia tak bercakap. Selepas kita kena tambah. So buat jam, minit, sini. Perkara yang paling penting tengok ni, PM ke AM? Sekarang PM. PM, okey tak apa, tertekan tak apa. PM ni adalah petang, malam. Awak kena ingat tu. Okey, dia kalau dalam sistem 24 jam dia mesti lebih 13 jam dia. Okey? Lebih 12, lebih 12. Maknanya 12, 13, 14, 15 sampailah sifar-sifar tu. Tambahkan 45 minit. Okey, awak tambahkan, awak akan dapat kat sini 100 minit. Rumah minit boleh ke Tak lebih boleh. 60? Tak boleh. So tolak Tak boleh. lepas tolak 60 tambah Tak 1 boleh. kat sini. Betul? Betul. Kenapa tambah 1? Sebab Dia 1 jam 60 minit. Minit. So awak akan dapat pukul 11.40 PM. Jawapan dekat sini tak ada. Awak kena tahu dia tulis jawapan dalam sistem 24 jam. Bila PM kita kena tambah 12 kat rumah jam. Automatik jadi 23.40 minit. Jawapannya adalah D. Dah Boleh dua faham? Boleh. Okay, nombor 7. Yang mana pertukaran unit yang betul? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Cikgu setiap kali kelas ulang yang sama. Janganlah siapa yang ni. Okey. Pertukaran unit. Cikgu dah selalu kata KM ke M. KG ke G. Apa lagi? Liter ke mililiter. Pastikan 3, Darat 1000. 4 perpuluhan. Tak payah darat 1000. Tak payah darat 1000. Lambat. Okey, kalau yang ini pastikan ni ada 2 tempat perpuluhan. Tambahkan je. Jadi kosong. Okey?
So yang ini 6 km awak tahu 6,000 jadi 6,006. Okay, yang ini awak tahu 7 per 10. Kalau awak hafal petak saya awak tahu. Dia jadi 8.7. Betul? Betul. Okay, tapi kita kena letak 3 tempat perpuluhan. Tambah je macam ni. 9 1 per 2 kita tahu 9.5. So tambah je sifar-sifar supaya semua adalah 3 tempat perpuluhan. Yang ini dalam km, yang ini dalam m, yang ini dalam km, yang ini dalam km. Okay, sekarang ni nak tukar dia. Nak tukar jawapan dia dalam meter ni. Okay, yang ini dah meter. Automatik ni dah salah. Okay, sekarang ni yang ni 1, 2, 3. Nak tukar dalam meter caranya adalah buang je titik dia. Buang je titik. Salin semua nombor. Macam tu. Tak payah dah nak darat-darat 1,000 apa semua. Tak payah. Okay, so mana yang betul? D. Boleh faham? Boleh. Okay. Boleh. Yang ini lagi best. Ingat, lepas titik, boleh Taqiyuddin boleh tak? Okay, lepas titik pastikan per 10. Lepas tu per 100, lepas tu per 1,000. Maka jawapannya adalah C. 5 tu adalah 5, 6 tu nampak tak cikgu cakap per 10. Tambah 6 per 10. Sifar ni tak payahlah. 8 ni per 1,000. Sebab dia 3 tempat perpuluhan. Awak tak hafal ni sebenarnya. Lepas titik ni awak tak tahu per berapa. Jadi tolong hafal sekarang. Lepas titik mesti per 10. Lepas tu per 100. Per 1,000. Awak kena hafal. Dia macam ni. Kat depan ni nombor bulat. Okay. Ni titik. Okay, ni titik. Yang belakang ni ada, untuk sekolah rendah ada 3 tempat perpuluhan je. Yang belakang ni dia akan jadi, yang ni per 10, per 100, per 1,000. Boleh faham? Boleh. Faham. 9, yang mana paling kecil. Yang ini memang awak kena banyak kira, tapi sebenarnya kalau awak hafal sifir, awak cakap tak ada masalah. Terutama yang ini, potong je 350. Yang ini sifir 9, sini 50, 200. Ini sifir 6, Semuanya 50. 50. Yang ini 50, 150. Maka ini paling kecil. Dia awak kena kira satu-satu. Tapi sebab dia apa? Dia nombornya mudah bahaginya. Okay? Nombor 10, awak tengok baik-baik. Ini tak boleh guna teknik semalam. Sebab apa? Semua 3 tempat perpuluhan. So awak bahagikan dulu. Okay? Awak bahagikan dengan 4. Caranya dengar sini. Bahagi perpuluhan kena buku. Okay? Gimana Haziq? Tutup mic. Okay? Kemudian selesaikan. Sini dapat 12. 25. Okay, saya harap yang ini awak kuasai lah ya. Awak dah kuasai nak bahagi ni. Okay, kalau awak tak kuasai memang masalah lah ya. Okay, ni 7. Awak sepatutnya dah kuasai benda ni. Okay. Bila kuasai tak ada masalah. Tahu? Okay, sekarang ni tengok. Tengok ni ya, ini kena darabkan dengan 7. 3.517. Saya dah kata jeling-jeling jawapan. So 7 darab 7, 49, 4 ni atas. 1 darab 7, 7. 7 tambah 4, 11. Mana jawapan belakang ni 19? So yang ini, yang ke depan ni tak perlu kira. Terus je jawapan dia. Boleh faham? Boleh. Okey, nombor 7. Nanti kita ulang lepas ni. Nombor 7 ni, nanti kita ulang lepas ni ya. Okey, nombor 11, tengok ni. Dia membeli 3 helai baju yang sama dan 4 buku. Berapa jumlah harga kena bayar? Jadi,
RM32.5 awak darabkan dengan 3. Okay, lepas tu awak tambahkan 15 darab 4. 15 darab 4 ni congak sepatutnya ya. Okay. Kalau nak kepastian apa? Farhad. Ini awak dapat 60. Okay. Nak dapat kepastian apa Farhad? Kalau nak kepastian soalan tadi, soalan yang mana tu? Soalan nombor sebelum yang ni, sebelum yang cikgu dah tunjuk ni. Nak kepastian apa? Saya tak faham awak nak kepastian apa? Awak nak kira sampai habis tu? Maksudnya macam tu ke? Macam tu ke maksudnya? Tak payahlah sebab ni kertas satu. Buat apa awak nak bazir masa sebab kita tak tahu lepas-lepas ni soalannya banyak mana. Okay? So tak payah nak kira sampai habis sebab memang confirm yang lain ni bukan jawapan dia. Yang ini je ada ni 19 ni. Boleh faham tak? Kalau jawapannya tak sama, tak perlu kira sampai habis. Boleh faham? Boleh. Faham tak? Boleh. Faham. Ini teknik nak kira dengan cepat. Sebab ni kertas 1 bukan kertas 2. Okay? So yang ini awak selesaikan, awak akan dapat RM97.50. Lepas tu awak tambahkan 2 ni. Okay? Awak tambahkan sebaiknya awak congak je lah. Okay? Awak akan dapat 1575 C. Okay? Nombor 12. Yang ini sebaik-baiknya awak guna petak 4. Dia kata boleh tak sekarang ni awak tanya soalan berkaitan yang kita bincang. Boleh tak? Kan saya dah kata benda-benda lain tu nantilah. Kalau tak saya tutup ruangan chat tau. Fokuslah dulu. Nak tanya yang bukan soalannya nanti lepas dah habis bincang. Puan Suraya memerlukan 18 meter kain untuk membuat 4 pasang kebaya. Awak nak tanya boleh tapi yang berkaitan soalan yang kita tengah bincang. Okay, yang lain nanti. Nanti dah habis, nanti kita boleh tanya. Okay? Sebab cikgu tak nak fikiran awak terganggu. Kita tengah fokus soalan ni tiba-tiba ada terpesong. Okay, dia memerlukan 18 meter kain untuk membuat 4 pasang kebaya. Berapa panjang dalam meter untuk 6 pasang? Awak tengok awak ada 3 info. Okay, ni. 4 pasang sama dengan 18. Tapi kalau 6 pasang awak kena cari. So, caranya adalah awak darabkan yang lengkap. 6 darabkan dengan 18, bahagikan yang ni. Okay? Awak bahagikan, awak selesaikan, awak akan dapat 108 bahagi 4, awak akan dapat jawapan dia 27. Cikgu, Ya saya. kalau saya buat 18 bahagi dengan 4, kemudian darab dengan 6, dapat juga 27. Dapat. Boleh. Tapi kalau awak guna petak 4 ni nanti awak dah terbiasa, dia banyak sangat membantu. Okay, banyak sangat membantu. Jadi caranya tulis macam ni. Bahaginya jangan awak buat macam ni. Kalau petak 4 sebaik-baiknya bahagi ni buat macam ni. Sebab kadang-kadang nombornya boleh dipotong. Boleh faham? Boleh. Yes. 6 darab 18 ni 108. Okay. Faham tak? Faham tak Ashifa? Okay. Soalan nombor 13. Okay. Tinggi 3 orang budak lelaki masing-masing, hitung purata. So purata tu tambahkan semua ni. Tambahkan 1.2 tambah 1.4 tambah 1.3. Ini tambah ni awak congak
Sebab di nombor yang simple. Lepas tu dah siap tambah bahagi 3. Awak akan dapat 3.9 bahagi 3. Ini lagi senang. Awak pun boleh congak sebab nombor yang sama je kan. Nombor yang kecil. So jawapan dia 1.3 meter. Okay, ingat meter kepada sentimeter mesti 2 tempat perpuluhan. So 1.30 meter. So nak dapat dalam sentimeter buang je titik jadi 130 cm. Kenapa 2 tempat perpuluhan? Sebab 1 meter bersamaan 100 sentimeter. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Beri 3.5 di pen merah, 4 di pen hitam. Untuk jumlah panjang. Yang ini kalau awak baru nak tukar 1/5 tu bersamaan berapa baru nak tukar, memang masalah. Okay, tadi saya nampak ada yang bertanya macam mana nak tukar perpuluhan kepada pecahan. Okay, untuk UKKM dah lambat sebenarnya. Apa jalan terbaik awak hafal table yang cikgu bagi. Boleh tak Auni Kisha? Boleh tak? Awak hafal table yang cikgu bagi dekat grup tu, itulah jalan terbaiknya. Okay? So, yang ini 3.5, 4/1/5. 1/5 ni kalau dalam table cikgu bagi adalah 0.2. Maka dia 4.2. 4.2. 2/3/4 ni adalah 2.75. So, sekarang awak tambahkan je lah. Okay, awak tambahkan sambil awak jeling soalan. Sambil awak jeling soalan. So yang mana belakang dia 4-5 ni je. Yang depan ni lantak lah, tak payah kira. Boleh faham? Boleh. Boleh. Seterusnya nombor 15. Dia Rana simpan RM5 30 sen setiap hari. Linda pula menyimpan 60 sen lebih. Maka Linda adalah tambahkan 60 sen. So jadi RM5.90. Berapa dia simpan dalam seminggu? Seminggu berapa hari? 7. 7 hari. Maka darabkan dengan 7. Jeling-jeling jawapan. Jeling-jeling. So 63. Yang manakah 30 kat belakang? D. Tak payah nak kira kat depan. Tak payah nak cari kepastian. Tak payah. Sebab kalau awak ikut stepnya memang itulah jawapan. Ini kertas 1. Tak perlu kira sampai habis. Kalau awak kira semua sampai habis, itu yang menyebabkan awak tak cukup masa. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Bila bil benda yang paling penting adalah mesti tengok kuantiti. Okay? Mesti tengok kuantiti. Dia kata berapa jumlah harga yang dibayar. Nak dapat harga ni, kuantiti kena darab dengan harga seunit. So, RM68 darab dengan 2. Awak dapat 1,336. Token ni darabkan 4 darab 3, awak dapat 12. Awak tambahkan, awak dapat 148. Boleh? Boleh. Okay, nombor 17. Jadual 4 menunjukkan simpanan Inara di dalam bank. Sebenarnya tarikh ni dia apa? Dia keliru sebenarnya. Okey. Tapi sebenarnya dia nak setahunnya saya. Suara cikgu sekat-sekat lah. Yang lain dengar jelas ke dengar sekat-sekat? Jelas. Kalau dengar sekat-sekat maknanya internet awak yang problem ya. Sekat-sekat. Okey. So sekarang ni dia tanya berapa jumlah wang. So jumlah wang ni adalah jumlah simpanan. Okay, jumlah wang adalah jumlah simpanan. So nak dapat jumlah simpanan adalah caranya faedah tambah simpanan asal.
Okay, sekarang ni simpanan asal dia mana? Ini simpanan asal dia. Okay, ini simpanan asal dia iaitu 4,500. Faedah macam mana awak nak dapat? Faedah adalah peratus darab simpanan. Okay, sekarang ni peratus dia 5.5 per selesaikan RM 2475%. So awak tambahkan kat sini 2475%. Maka jawapan akhirnya adalah RM berapa? 47,5%. So D. Dekat sini hati-hati sebab dia macam lebih kurang, terutamanya B dengan D. Hati-hati. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Seterusnya, nombor 18. Cikgu dah kata ini 9.15. Pagi. AM. Hati-hati. Kena tengok pagi, petang, tengah hari, malam semua kena tengok. Okay, antara perjalanan itu ambil masa 3 jam 20 minit. Pukul berapa tiba? So kalau dia bagi bertolak, okay, ataupun memulakan, dia nak waktu tiba, awak kena tambah. So 3 jam 20 minit awak tambah je lah kat sini. Awak akan dapat 12.35 PM. Boleh? Boleh. Okay. Nombor 19. Okay, dia nak min. Min tu purata. Jadi awak tambahkan semua ni. 171 tambah 164 tambah 150 tambah 166 tambah 149. Lepas awak tambah, awak kena bahagi 5. Okay, awak hasil tambahkan, awak tambahkan elok-elok. Okay, min kena tambah elok-elok. Tak boleh main congak-congak. Ingat ya, min tambah elok-elok. Awak akan dapat 800 bahagikan dengan 5. Lepas awak bahagi 5, awak dapat jawapan dia C. Okay. Seterusnya, yang ini cikgu rasa kalau awak hafal apa itu min, awak tak boleh jawab. Lepas ni awak mesti tak ingat. Min adalah bahagi. Boleh hafal? Boleh hafal tak? Boleh. Boleh. Seterusnya nombor 20, dengar baik-baik. Jarak beberapa buah tempat. Okey, value memandu dari kedai buku ke klinik. Maknanya dari sini, pergi sini. Lepas tu, lepas dia dah sampai klinik, dia patah balik pergi kat pasar. Berapa dalam KM? Jadi inilah awak kena hati-hati ni. Okay, kat sini. Jadi 10.6 tambah 5.3 tambah 4.5. Betul ke takat tu je? Belum. Darat 2. Tambah lagi 4 liter. Tambah lagi 4. So tambahkan lagi 4.5 ni yang dia patah balik ni. So bila awak tambahkan, awak tengok ni jeling jawapan. Jeling jawapan. Tengok ni, jawapan semua berbeza. Jawapan semua berbeza. So awak kira yang belakang je 9. Ambil B. Yang depan tu tak payah kira. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Betul ni boleh faham ya? Boleh. Boleh. Sekejap. Ya. Okey, sekarang kita dah habis sekali bincang soalan 1 sampai 20. Baru cikgu open.
Daripada dua soalan cikgu dah bincang, kita dah bincang tadi, soalan mana lagi yang awak tak faham? Bagi tahu cikgu. Saya cikgu. Saya faham semua. Okey. Faham semua? Sekarang cikgu tengok soalan satu dulu. Sekejap. Selesai soalan satu nanti baru awak bagi. Sekejap. Tengok soalan satu. Sikit lagi. Okey dah. Tengok soalan satu. Okey. Nisbah. Awak ingat baik-baik. Nisbah ni dia kena hukum dia yang awak memang tak boleh langgar. Kalau awak langgar, confirm jawapan awak salah. Salah. Awak tak boleh langgar. Tak boleh langgar sama sekali. Soalan dia, nyatakan nisbah telur kepada jumlah telur dan sandwich. Dan ni kita kena buat apa? Kita kena buat tambah. Ada 1, 2, 3, 4. So 4, sandwich ada berapa? 1, 2, 3. Awak tambahkan 3. Pula tulisan saya jap. Okay, so awak buat 4 tambah 3 dapat 7. So sekarang ni tengok dia sebut telur dulu. Telur kepada tu titik 2 jumlah. So telurnya 4, jumlahnya 7. Maka jawapan dia B. Boleh faham? Zainah Cik, boleh faham tak? Okey, seterusnya soalan 5. Tengok soalan 5. Okey. Ini garis nombor. Garis nombor ni awak kena tahu jarak daripada satu info kepada satu info yang dia bagi. Sekarang ni info yang dia bagi adalah di sini dengan di sini. Ini je. Jaraknya berapa? Okey. 1, 2, 4, 5. Okey. Daripada sini awak tengok ni ada 2, ni ada 2. So yang membezakan dia adalah 5/7. Okey. Daripada situ sepatutnya daripada situ awak boleh fikir logik sebab jaraknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana daripada kosong ni nak jadi kat 5, maknanya dia naik satu-satu lah, betul tak? Betul tak? Logiknya kan? Boleh tak? Boleh. Okay, so jadi kalau awak nak kira daripada belakang ni jadi 4/7. Sini jadi 2/3/7. Ini jadi 2/7. Ini 2/1/7. Sebab itu bila di sini dia jadi 2 sahaja. Sepatutnya 2/0/7 tapi dia tak tulis lah. Boleh faham tak? Jaraknya tu awak kena tengok ni ha. Awak kena tengok ni yang senggatan dia bagi. Boleh faham tak yang bertanya nombor 5? Okey. Boleh. Nak tukar perpuluhan kepada pecahan. Bila awak tak tahu lagi, saya advise awak cari cikgu yang boleh ajar awak tajuk peratus perpuluhan pecahan. Kalau awak masih tak tahu lagi tukar perpuluhan kepada pecahan. Okey? Saya ajar sikitlah. Okey, tengok sini. Okey. Contoh ya, contoh 6/9. Semua dengar ya, semua dengar. Okey, 6/9 ni ada berapa tempat perpuluhan? Ada 1. So, bila ada 1 tempat perpuluhan dia mesti per 10. Dia mesti per 10. Bila dia per 10, yang rumah sebelum titik ni, yang ini dia nombor bulat. Letak di sini. Yang ini di sini. Okay. 3, 7, 1. Dia ada berapa?
Betul. Dia ada 3 betul tak? So automatik dia 10,000. adalah per 1000. So yang sebelum ni nombor bulat tak di sini. Yang ini nombor ni letak di sini. Okay. Contoh seterusnya. Sifar perpuluhan sifar 1. Awak tengok ni ada berapa tempat perpuluhan? 2. 2. Maka dia per 100. Okay, dia per 100. Di sini sebelum perpuluhan ni nombornya sifar. Maknanya nombor bulat dia tak ada. Okay, 1 ni saja letak di sini. Boleh faham tak Nur Iman Batrisha? Tak menyaut. Okay, soalan 7. Soalan 7. Saya dah kata, benda yang awak kena tahu, awak wajib tahu bila pertukaran unit yang melibatkan km kepada m, kg kepada g, liter kepada mililiter. Dia mesti ada 3 tempat perpuluhan. Buat jadi 3. Nak buat jadi 3 macam mana? Tambah sifar kat belakang. So yang ini 5 sifar 9 sifar. Okay. Yang ini awak tahu 6 ni 6,000 jadi automatik 6,000 tambah 6 dia adalah 6,006 meter. So dah tentulah yang ini salah. Okay, awak tak payah nak hirau dah B ni. Yang ini 7/10 saya dah suruh awak hafal. Dia adalah 0.7 jadi automatik sini jadi 8.7 sifar. 1.5 automatik dia jadi 9.5. 3 perpuluhan tetap. Okay, so sekarang nak tukar parameter, buang je titik tu. Buang je titik jadi ni. Tak payah nak darat-darat 1,000 tu, tak payah dah. So mana yang betul? D. Sebab ni. Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Lagi nak soalan mana lagi nak tahu? Boleh. Soalan 10 ni awak buatlah macam biasa. Awak selesaikan macam biasa. Awak bahagi dulu 4. Bila awak bahagi 4, awak dapat ni jawapan dia. Lepas tu awak darab 7. Awak darab 7 ni, awak jeling. Saya dah suruh awak jeling jawapan yang ada. Okay, supaya awak tak payah kira sampai habis. Sebab ini adalah kertas 1. So, darabkan dengan 7. 7 dan 7, 49. 4 ni atas. 1.7, 7 tambah 4, 11. Yang mana belakang dia 19. Ni tak. Ini tak. Ini tak. Ini je yang 19. Jadi inilah jawapan yang kat depan tu tak payah kira dah. Boleh tak? Soalan nombor 8 nak teknik. Ni tadi ni teknik dia. Ni. Lepas titik mesti per 10. Lepas tu per 100. Lepas tu per 1,000. Boleh? Ini je teknik dia. Inilah teknik dia yang awak kena hafal. Awak tahu teknik tu, awak tengok je awak dapat jawapan. Yang ni tak perlu kira. Okay, ada lagi tak soalan lain? Soalan 12, guna petak. Ya, guna petak ni. Betul. Bila kita perlu guna, bila ada 3 yang ni macam saya bulatkan ni. Bila ada 3 maklumat, baru guna petak. Awak nak mahir, awak kena banyak latihan. Tak cukup dengan saya je, awak sendiri kena buat latihan kat rumah. Kenapalah. Ada lagi? Ya, Azan tunggu sekejap ya. Azan. Sekejap ya.
Okey. So ada lagi tak soalan apa nak tanya? Ada lagi tak nak tanya? Tak ada. Okey, Tak kalau ada. tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu ni ya, cikgu nak terangkan soal yang berkaitan dengan kebarangkalian. Kalau awak ada buku teks dengan awak, sekarang boleh pergi ambil. Awak tengok muka surat 184. 184. Okey. Cuba awak tengok 184. Dia peristiwa ni kalau tak ada tak apa. Okey. Kalau tak ada tak apa, awak dengar baik-baik cikgu cakap. Dalam tajuk statistik dan kebarangkalian, dia ada dua kategori. Yang pertama peristiwa. Okey, peristiwa ni ada dua jawapan. Awak kena pilih salah satu. Mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Tapi yang ini jarang-jarang sekali keluar sebab dia terlalu senang. Logik akal melainkan awak hentam kromo. Ya, tak tahulah nak jawab yang mana tu. Okey. Tetapi kalau awak tengok kebarangkalian, okey, kebarangkalian jawapan ada 5. Okey, kebolehjadian, kebarangkalian. Dia ada 5 jawapan. Yang awak kena pilih. Mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan, sama kemungkinan. Ya, betul. Okey, awak kena pilih salah satu jawapannya berdasarkan soalan. Okey, dengar baik-baik. Jika pasti dan mustahil untuk pasti dan mustahil, okey, awak kena tahu dia adalah berdasarkan fakta. Kalau faktanya memang salah, so dia mustahil. Contoh ya, hari ni hari Rabu, besok hari Jumaat. Apa kebolehjadiannya? Mustahil. Pasti. Mustahil. Hari ni hari Rabu, besok hari Jumaat. Apakah kebolehjadiannya? Mustahil. Dah confirm lah hari ni Rabu, besok Khamis. Boleh faham? Boleh. Okey. Apakah kebolehjadian? Hari ini 17 Februari, Minggu 17 Februari Selasa, bersama hari Selasa. Apakah kebolehjadian pada minggu hadapan hari Selasa tarikhnya 24 Februari? Saya ulang. Hari ini hari Selasa bertarikh 17 Februari. Apakah kebolehjadian minggu hadapan hari yang sama Selasa adalah 24 Februari? Pasti. Pasti. Sebab apa? Pasti. Hari yang sama, seminggu kemudian tambah sahaja 7. Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Apakah kebolehjadian? Boleh. Apakah kebolehjadian untuk ular melompat? Mustahil. Sebab ular menjala. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Faham. Terdapat satu dadu. Ingat dalam kepala, dadu. Okey? Terdapat satu dadu. Apakah kebolehjadian untuk mendapat nombor 1 untuk satu balingan? Kecil kemungkinan. Sebab dekat dadu tu nombornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tu ada sekali je daripada 6.
Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Apakah kebolehjadian untuk mendapat nombor genap dalam balingan satu dadu? Sama Kecil kemungkinan. sama kemungkinan. Kecil kemungkinan. Sama Abdul kemungkinan. Aziz. Abdul Aziz, sekali lagi. Cikgu, saya tersekat. Apakah? Okey. Sekat-sekat. Okey, cikgu maafkan. Okey. Cikgu ulang ya. Kalau tengah testing pun janganlah guna perkataan macam tu. Tak sepatutnya awak menggunakan perkataan. Tak sepatutnya manusia atas muka bumi menggunakan perkataan itu. Okey? Okey, dengar sini baik-baik. Apakah kebolehjadian? Ya cikgu maaf dengan soalan cikgu. Apakah kebolehjadian untuk mendapat nombor genap dalam balingan dadu? Sama kemungkinan. Sama kemungkinan. Sama Kemungkinan. Sebab apa? Kemungkinan. Sebab nombor genap dalam dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombornya. Betul tak? Betul tak? So nombor genap Betul. adalah 2, 6. So ada 3 nombor genap. Nombor ganjil ada 1, 3, 5. So ada 3 juga nombor ganjil. 3 nombor genap, 3 nombor ganjil. Jadi sama banyak. Bila sama banyak, jawapannya adalah sama kemungkinan. Boleh faham tak? Boleh. Terdapat bola dalam sebuah bakul. Dengar baik-baik. Suara saya tersekat-sekat ni. Cikgu. Saya pun tak tahu nak buat macam mana dah ni. Okey, apa? Okey, cubalah dengar ya. Terdapat bola dalam bakul. Okey. Bola berwarna hitam adalah 10. Okey. Bola berwarna biru 5. Bola berwarna merah 3. Apakah kebolehjadian untuk mendapat bola berwarna hitam? Besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Sebab Besar kemungkinan. hitam tu paling banyak. Bola hitam paling banyak. Ya, hitam tu paling banyak. Okey. 10 bola hitam, 5 bola kuning, 3 bola hijau. Apakah kebolehjadian mendapat bola kuning? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Sebab yang ada hitam, biru dan hijau. Kuning tak? Tak ada. Tak ada. Boleh faham tak? Faham. Okey, satu lagi. Boleh. Apakah, dengar baik-baik. Apakah kebolehjadian untuk mendapat huruf U? Apakah kebolehjadian untuk mendapat huruf U dalam perkataan matematik? Apakah Mustahil. dalam perkataan matematik? Mustahil. Sebab dalam matematik tak ada huruf U. Okey? Apakah kebolehjadian untuk mendapat nombor perdana? Dengar baik-baik, ini susah. Apakah kebolehjadian untuk mendapat nombor perdana bagi nombor 1 hingga 5? Apakah kebolehjadian? Kecil kemungkinan. Kebolehjadian untuk mendapat nombor perdana bagi nombor 1 hingga 5. Kecil kemungkinan. Besar kemungkinan. Ya, bagus.
Bagus. Siapa yang cakap besar kemungkinan? Ha, apa Muhammad apa ni? Ha, besar kemungkinan sebab apa? 2, 3, 5 tu nombor perdana. Okey? Jadi ada 3 nombor perdana daripada 5. Jadi 3 tu dah lebih daripada separuh. So, bila lebih daripada separuh, dia jadi besar kemungkinan. Boleh faham tak? Boleh. 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 Topik ni Jelas. senang. Satu-satunya topik dalam matematik yang tak perlu kira. Inilah. Topik semua kena kira. Boleh faham? Boleh. Boleh. Kalau faham, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tak. Tak ada. Kalau tak ada, minta maaf banyak-banyak kalau salah silap cikgu. Sebab ada yang cikgu marah hari ni kan. Minta maaf banyak-banyak. Okay, kalau awak sudi lagi nak masuk kelas cikgu, besok 8.30 pagi. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Boleh cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Saya live dulu. Hmm?